TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar penonton-penonton sekalian, murid-murid sekalian? Baik-baik ke duduk kat rumah tu? Jangan gaduh-gaduh. Duduk depan TV, sama-sama kita belajar pada hari ini untuk subjek jahitan dan rekaan pakaian. Alright, macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal. Pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Yang paling penting, kekal duduk di rumah, stay safe, stay at home. Dan kita akan berjaya. Baik, murid-murid sekalian, kita nak tahu siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Sediakan mesin jahit anda, jarum anda, benang anda. Lepas ni kita akan bersama dengan guru kita. Jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Jom. Alright, kita bersama dengan Cikgu Azmira dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Oh, Alhamdulillah. Cikgu, Cikgu sihat sihat. Okey, Alhamdulillah. Baik, Cikgu. Biasa kalau kita tengok jahitan dan rekaan pakaian ni, dia kalau kita sebutkan macam designer lah Cikgu. Betul, designer. Kalau designer ni, orang dia pun mesti kena lawa Cikgu. Betul ke? Tak semestinya. Janji dia kena kreatif lah. Yang penting kena kreatif. Kena kreatif dan banyak je idea dia. Baik Cikgu. Murid-murid kita dekat rumah sana, cuba Cikgu tengok sana. Tu murid-murid kita. Di rumah sana Cikgu, mereka dah siap sedia dah dengan mesin jahitnya, dengan benangnya, dengan jarumnya untuk masuk kelas kita pada hari ini Cikgu. Tapi sebelum tu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu Cikgu? Okey. Kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey Cikgu, hati-hati Cikgu. Okey, boleh? Boleh. Baik Cikgu. Mungkin Cikgu boleh ceritakan sikit kepada saya dan juga murid-murid kita dekat rumah sana tu Cikgu. Mereka nak tahu apakah perkara menarik yang akan Cikgu kongsikan bersama dengan kita pada hari ini Cikgu. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang seni reka fashion. Jadi di mana seorang reka fashion tu kalau dia nak belajar tentang fashion, menjahit dan sebagainya, dia kena tahu apakah dia prinsip dan elemen dalam seni reka fashion itu sendiri. Supaya dia mahir dalam mereka cipta pakaian dan menghasilkan pakaian yang sesuai dengan bentuk badan seseorang. Oh, iyalah Cikgu. Kalau kita pergi sesuatu event kan, tak bolehlah kita pakai tiba-tiba baju pagoda. Betul. Dia kena pakai tahu majlis. Ya, dia kena sesuai dengan majlis. Betul Cikgu? Dan boleh majlis. jadi suatu pakaian tu Cikgu, boleh menelan belanja sampai ribuan ringgit harganya. Betul tu. Betul Cikgu? Jadi Cikgu, kita nak tahu juga Cikgu, sebelum kita nak start kelas ni, apa yang perlu murid-murid sediakan? Sediakan buku teks lah Cikgu. Buku teks lah. Sebab kita dah belajar macam mana nak jawab soalan. Baik Cikgu, kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum semua. Semua bunga-bunga lah Cikgu. Tak ada ke orang lelaki nak belajar menjahit kan? Pelajar saya memang seramai ni je lah. Ya 6 ke? orang. Okey, alright. Saya nak perkenalan dengan mereka terlebih dahulu, boleh Cikgu? Boleh. Tapi kena minta izin Cikgu dulu. Boleh Cikgu? Okey, baik, silakan. kita nak perkenalan terlebih dahulu dengan Haifa. Boleh kenalkan diri anda Haifa? Dan kita nak tahu apa cita-cita anda. Silakan. Haifa ada ke? Ada tak apa, kita perkenalan dulu dengan Asilah macam nak sebut ni? Aliana. Silakan. Aliani? Aliani. Okey, dipersilakan. Boleh kenalkan diri anda? Salam sejahtera, nama saya Asilah Aliani binti Kasim. Cita-cita saya menjadi pereka fashion yang terkenal. Okey, kalau tengok nampak gaya kalau 5 ni semua pereka fashion terkenal lah. Nanti InsyaAllah. boleh bersaing Cikgu Baik, seterusnya kita ada Haslina. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Haslina. Cita-cita saya jadi pereka fashion. Yes, okey. Dan seterusnya kita nak bersama dengan Syazlina. Boleh kenalkan diri anda? Salam sejahtera, nama saya Nur Syazlina binti Zulkifli. Cita-cita saya menjadi seorang pereka fashion. Wow, pereka fashion juga. Baik, kita nak berkenalan pula dengan Aina Sofia.
Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa lagi? Nama saya Nuraina Sofia. Aha. Saya cerita nak jadi mereka fashion designer juga. Okey. Alright. Awak nak reka baju lelaki ke reka baju perempuan ni? Tak kisahlah baju siapa-siapa pun ya. Okey, baik. Kita nak perkenalan pula yang terakhir bersama dengan Nur Izani. Betul ke? Okey, boleh kenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama Nur Izani binti Budi Nizam. Cita-cita kena ke? Saya kenalah cita-cita. Kan kita dalam kelas ni cikgu kan? Ya, betul. Kenalah tahu cita-cita. Silakan. Cita-cita nak jadi pelakon fashion. Pelakon fashion. Okey, maknanya tak salah lah mereka mengambil subjek ni cikgu Betul, dan semuanya tak minat. salah lah mereka berguru dengan cikgu Azmira pada hari ini. Okey, baik. Murid-murid, ini orang kata satu langkah pertama dalam mereka nak jadi pelakon fashion. Mereka kena ada ilmu berkaitan dengan jahitan dan juga rekaan pakaian. Betul cikgu? Betul? Baik, cikgu, kita berehat seketika. Alright. Dan selepas ini, sementara murid-murid kita nak siap dengan peralatan jahitan ni, kita berehat seketika kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya suka dengan subjek rekaan jahitan pakaian ini kerana saya dapat banyak ilmu tentang rekaan jahitan pakaian dan saya juga dapat mengambil ukuran badan, menjerah pola dan menggunting kain sehinggalah menjahit pakaian. Saya harap saya dapat menjadi pelakon fashion yang terkenal pada masa akan datang. Saya suka subjek rekaan dan jahitan pakaian ini kerana saya dapat mempelajari banyak ilmu dalam bidang fashion. Saya berharap bidang ini dapat membantu saya di masa akan datang. Saya suka dengan subjek RJP sebab saya dapat mempelajari asas-asas jahitan dan topik yang paling saya suka adalah topik di tingkatan 4 iaitu model 5. Saya dapat mengetahui bentuk badan seseorang dan fashion yang sesuai untuk digayakan. Didik TV KPM. Aduh, alamak, terkena jarum pula lah cikgu. Itulah orang kata, kalau kita nak belajar menjahit ni, kena belajar dengan cikgunya. Jangan pandai-pandai sendiri kat rumah tu ya, adik-adik sekalian. Benda-benda tajam ni kena minta izin mak ayah dulu. Betul cikgu? Betul. Betul Okey, baik. Kita nak bersama dengan cikgu pada hari ini, Cikgu Azmira. Berapa tahun dah cikgu dalam bidang ni cikgu? Saya mengajar dalam 18 tahun dalam bidang ni. 18 tahun cikgu? Wow. Baiklah, 18 tahun ni orang kata semua jenis baju dah rasa dah cikgu ya. InsyaAllah. Okey, baik. Kita nak berkenalan pula dengan seorang lagi murid kita tadi. Dia lambat sikit masuk. Tapi boleh kita bagi dia masuk cikgu? Boleh Okey, boleh. Okey. Haifah, boleh kenalkan diri anda Haifah? Ini kalau lambat masuk ni kena tanya soalan ni. Silakan Haifah. Assalamualaikum, nama saya Haifah Nasra bin Zakaria daripada SMK Ceras. Okey, cita-cita awak nak jadi apa ni? Fashion designer. Fashion designer. Kalau macam ni, model pun boleh juga ni cikgu. Okey, baik. 18 tahun cikgu mengajar dan saya rasa memang cukup-cukup berharga ilmu yang cikgu nak berikan kepada kita. Murid-murid, anda semua dah bersedia? Dah bersedia. Tunjuk good sikit murid-murid. Okey Okey, tanpa buang masa lagi cikgu, jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Silakan cikgu. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang kepada murid-murid di rumah dan juga di studio dengan saya secara Google Meet. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari untuk subjek rekaan dan jahitan pakaian modul 5 yang bertajuk Seni Reka Fashion. Baik, kita lihat dulu apakah yang terkandung dalam modul ini. Okey, ini ada profil saya. Saya juga Azmira di SMK Ceras. Okey. Okey. Untuk subjek rekaan dan jahitan pakaian, ulang kaji tingkatan 4. Okey, kita lihat dulu apakah yang terkandung dalam modul Seni Reka Fashion ini. Yang pertama adalah lakaran fashion pakaian dan kedua adalah elemen dan prinsip seni reka. Kita lihat dulu apakah yang terkandung dalam elemen dan prinsip seni reka ini. Baiklah, yang pertama, jika kita mempelajari bidang seni reka fashion, memang perlu kita mengetahui apakah yang terkandung dalam elemen dan prinsip seni reka supaya kita mengetahui cara nak mengenakan pakaian yang sesuai kepada
si pemakai ataupun kepada orang yang kita ingin membuat rekaan tersebut. Jadi elemen ini terbagi kepada 5 unsur ataupun 5 elemen. Yang pertama adalah garisan, kedua adalah ruang, ketiga adalah bentuk, keempat adalah tekstur ataupun tekstur dan kelima adalah warna. Okey, saya akan terangkan satu persatu apakah dia elemen garisan, ruang, bentuk, tekstur dan warna ni. Dan sebenarnya dalam elemen ni dia berkait rapat dalam kita menghasilkan suatu pakaian. Kita lihat garisan. Kalau tidak ada garisan dalam satu rekaan, bermaknanya rekaan tu takkan terjadi. Kalau kita melukis pun sama. Semuanya bermula dengan garisan lah. Sengit-sengit lah cikgu ya, kalau tak ada garisan. Betul tu. Dia kira macam satu garis panduan lah dalam kita menghasilkan rekaan pakaian kita. Jadi melihat pakaian dekat sini, semuanya ada unsur-unsur garisan dekat situ. Walaupun untuk rekaan yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Betul. Dan kita lihat apakah dia ruang. Ruang kalau dekat sini, dia merupakan pembahagian pada suatu pakaian tu. Kita lihat yang pertama pun ada unsur-unsur ruang dekat situ. Bahagian atas dan bahagian bawah untuk satu pakaian. Kalau dekat sini, memang jelas nampaklah pada rekaannya. Ruang pada bahagian bahu dan leher dan juga di bahagian lengan. Ada ruang dekat situ. Yang ni pun sama. Ada ruang di antara setiap bentuk yang dihasilkan dalam garisan tersebut. Oh, itu masuk ruang juga Ya, itu masuk ruang. Jika bentuk sudah tentulah kalau kita makan pakaian dia ada bentuk yang tertentulah. Cuma pada contoh yang saya bagi ni, bentuknya memang jelas kelihatan lah. Okey, sebab dia ada pembahagian dari satu bahagian ke satu bahagian yang lain. Dan kita lihat rekaan yang berwarna hijau ni pun ada bentuk. Kalau kita lihat macam ni, ada unsur-unsur macam buah durian. Buah durian pun ada, bunga kaktus pun ada cikgu. Ya, kaktus pun boleh jadi dengan warnanya yang hijau. Dia ada unsur-unsur tekstur dekat situ. Okey, dan ada bentuk dia yang tersendiri juga. Ada maksud tersendiri cikgu Okey. Ya, betul tu. Baik. Dan jika tekstur ataupun tekstur, dia adalah permukaan sesuatu fabrik ataupun kain yang kita pakai. Dan dia ada dalam bentuk ilusi, ada juga dalam bentuk konkret. Kalau ilusi tu nampak coraknya, tapi bila kita pegang dia rata. Tapi kalau yang permukaan dia tu, kita dapat rasa permukaan tu kasar, halus dan sebagainya. Dia adalah tekstur yang berbentuk konkret macam ni. Kita dapat rasa permukaan dia lah. Dan yang terakhir, kalau kita lihat warna. Warna kalau tidak ada dalam satu rekaan, memang takkan cantiklah rekaan tu. Betul. Takkan rekaan hitam putih je. Jadi unsur-unsur warna ni sangat-sangat penting dan dia juga memberi mood kepada si pemakai. Dan warna pun kita kena lihat juga kesesuaiannya dengan bentuk badan seseorang. Kalau warna yang terang, Aiman, sesuai untuk orang berbadan gempal ataupun berbadan langsing. Warna Saya rasa cikgu untuk orang yang berbadan langsing cikgu. Betul? Betul. Tepat sekali. Sebab apa cikgu, bila dia kenakan pakaian cerah cikgu, dia nampak lebih sedikit berisi. Betul ke cikgu? Ya, betul, nampak lebih berisi, nampak lebih besar lah. Dan warna gelap ni sudah semestinya sesuai untuk orang yang berbadan gempal berbadan lah. yang berisi lah cikgu. Ya, dia memberi ilusi yang lebih kecil. Begitu. Ya, betul. Ada mainan warna dekat situ. Cikgu punya favourite colour apa cikgu? Saya suka warna hitam dan warna-warna neutral lah. Okey. Dan mudah untuk dipadankan dengan mana-mana tudung dan sebagainya. Betul cikgu? Ya, betul. Dan saya kurang suka warna-warna yang terang. Tapi sebagai pereka fashion, kita tak boleh mereka fashion dengan warna yang kita suka je. Takkan saya suka warna hitam, saya mereka fashion semua warna hitam. Tak boleh tak lah cantik lah. Macam orang berkabung pula kan. Jadi kita tak ada istilah kita suka warna tu, warna ni. Kita kena suka semua warna dan sesuaikan dengan kita punya pelanggan. Kena sesuaikan dengan pelanggan lah. Kalau pelanggan tu suka colour biru-biru lah. Ya, cikgu? Betul. Baik. Dan warna yang akhir sekali, kat sini kita nampak warna-warna yang kontra lah pada pakaian model tersebut. Baik, kita ke prinsip pula. Prinsip seni reka fashion. Jadi elemen dengan prinsip ni memang berkait rapat lah. Dia tak boleh dipisahkan. Yang pertama adalah perkadaran. Kedua, keseimbangan.
ketiga penumpuan, keempat pengulangan dan kelima adalah perpaduan. Kita lihat elemennya kat sini. Yang pertama, perkadaran. Dia macam ada unsur ruang juga. Bahagian atas dan juga bahagian bawah, bahu, pinggang dan juga bahagian lutut, itu dia punya perkadaran untuk pakaian inilah. Yang kedua, dia menimbulkan prinsip keseimbangan. Seterusnya, penumpuan. Penumpuan ni, bila kita pakai satu pakaian tu, dekat bahagian mana kita nak fokuskan. Itu maksud penumpuan. Okey. Maksudnya pada satu-satu bahagian tu kita nak ada penumpuan tu, cikgu. Mungkin bahagian tu yang menarik pada tubuh badan kita. Kita nak tonjolkan. Mungkin dia letak bunga dekat bahu dia ke? Ya, mungkin bunga. Macam pakaian saya pakai ada tali pinggang. Mungkin ini dia punya penumpuan lah. Faham, pada cikgu? baju saya. Kemudian, pengulangan. Pengulangan di mana kita lihat ropol pada baju ni, dia berulang-ulang-ulang daripada atas sampai ke bawah. Dan akhir sekali perpaduan. Perpaduan ni di mana kita menggabungkan kesemua elemen dalam seni reka fashion dalam sesuatu rekaan. Baik, seterusnya. Kita kena lihat pula bentuk badan individu. Sebab bila kita mereka cipta pakaian, kena sesuai dengan bentuk badan. Supaya bila kita pakai tu, dapat menyembunyikan apa yang kurang pada tubuh badan kita dan menunjukkan apa yang cantik. Maknanya cikgu, setiap design yang kita buat tu kena tengok pelanggan dulu. Ya, kena tengok dulu pelanggan dia. Okey. Jangan kita mereka satu pakaian tu ikut dia suka je. Kena sesuaikan juga dan memberi dia satu komen yang baik. Kita bagi nasihat ataupun lah, pendapat cikgu. Untuk dia memakai baju lebih yakin dan nampak lebih cantik lah. Semua orang nak cantik kan? Maknanya itu salah satu tanggungjawab mereka fashion juga ya, cikgu? Ya, tanggungjawab kita lah. Okey, dengar tu murid-murid. Bukan setakat kita nak buat baju je, kita kena bagi advice kepada pelanggan kita. Okey, cikgu. Okey, yang pertama bentuk bulat, kedua berlian, ketiga segitiga, keempat jam pasir, kelima segi empat dan keenam adalah segitiga terbalik. Okey. Seterusnya, dalam mereka cipta pakaian, memang penting untuk kita mengetahui apakah bahan yang perlu kita gunakan dalam proses melukis dan mewarna. Tapi sekarang pun kita ada juga melukis secara digital menggunakan komputer. Tapi kalau secara manual, inilah antara bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama mesti ada pensel lah. Selalu guna pensel HB. Kalau tak ada pensel, nak melukis ni, kalau terus guna pen memang susah sikit. Sebab kita takut kita tersalah dan sebagainya. Nanti nak padam lagi cikgu ya? Ya, nak padam lagi kan. Takut tak confident. Jadi perlu ada pensel dahulu. Lepas tu perlu ada pensel warna. Okey. Sebagai bahan pewarna ataupun boleh guna cat air ataupun watercolour. Pen marker. Pen marker ni memang menjadi favourite untuk designer lah. Sebab dia cepat kering dan memberi hasil yang sangat baik. Berikutnya. Okey, pemadam. Pemadam kalau tersalah. Pemadam pun penting juga cikgu. Ya. Okey. Jadi kita boleh padam. Kemudian kertas. Kertas pun bermacam-macam jenis kertas. Ada nipis, ada tebal. Tapi biasanya designer ataupun pereka fashion suka menggunakan layout pad ataupun kertas yang tidak terlalu nipis dan tidak terlalu tebal lah untuk mudah melukis. Untuk melukis cikgu. Mudah untuk melukis dan senang untuk kita aplikasikan warna. Dan terakhir sekali, boleh gunakan pen highlight juga. Sebenarnya ada bahan-bahan lain lah. Kalau kita kreatif, kita boleh gunakan apa saja bahan. Tak salah pun dalam mereka kita pakaian. Dan satu lagi saya nak tambah, kita boleh gunakan pen teknikal ataupun pen untuk melukis. Pen untuk melukis? Pen ni drawing pen lah. Pen ada banyak jenis pen dan banyak dia punya mata tu lah. Ada tebal, ada nipis. Tengok macam mana kita nak menghasilkan rekaan tu, nak highlight bahagian mana. Jadi pentinglah untuk menggunakan pen. Maknanya itulah fungsi kita gunakan pen marker tu cikgu, untuk kita nak highlight kadang-kadang satu-satu part tu, part yang kita nak timbulkan macam cikgu kata tadi lah. Ya, betul. So dekat situ yang kita boleh main. Padahal baju dia mungkin hitam saja cikgu kan. Tapi kita nak highlight satu bahagian tu untuk menampakkan keserian dia. Betul cikgu? Keserian dan lebih menarik lah. Okey, seterusnya. Dalam mereka cipta pakaian memang ada masalah-masalah yang timbul. Memang takkan lari tu. Antaranya adalah kita kena tahu tujuan kenapa kita mereka cipta pakaian. Okey, apakah tujuannya, nak pakai ke mana, siapa yang akan pakai. Okey. Seterusnya, juga aktiviti yang kita nak lakukan. Takkan kita nak pakai
pakaian sukan untuk Candlelight dinner. betul. Tak kena pula cikgu. Tak kena kan? Okey. Takkan nak pakai dress waktu kita bercuti naik bot. Tak sesuai juga. Nanti kita akan Okey. rasa tidak selesa kan? Okey. Kena iklim. Iklim sangat-sangat pentinglah kita mengetahui kita mereka cipta pakaian tu dekat negara mana. Kalau dekat Malaysia, sesuai ke kita pakai baju jaket labuh yang berbulu-bulu, tak sesuai kan? Tak Nanti sesuai, panas. cikgu. Berpeluh-peluh nanti. Ya, berpeluh-peluh nanti kan. Macam bersukan pula. Okey, jadi bergantung kepada iklim juga. Kemudian kita tengok apakah maksud demografi. Demografi ni bergantung kepada umur, jantina, pekerjaan, status ekonomi dan juga tempat tinggal. Yalah, tapi bila cikgu sebut pasal umur tadi cikgu kadang mak-mak kita pun nak berfashion juga. Ya, betul. Boleh cikgu Boleh, tapi maknanya salah. ada kadar-kadar dia cikgu Sesuai dengan umur dan tengok fashion jugalah. Tengok cikgu yang cikgu sebut tadilah, prinsip dia tu keseimbangan, perkadaran, penumpuan dia kan cikgu kan? Ya. Okey. Kalau kita mereka satu tu seimbang, memang boleh dikenakan oleh siapa saja. Walaupun mak-mak kita ke nenek-nenek kita kau nak berfashion kan, ada keseimbangan yang perlu kita terapkan dalam fashion, betul cikgu Ya. Sebab okey. kalau mak-mak pun nak pergi candlelight dinner juga. Betul lah nak kan? pakai cantik juga kan? Dia tak salah lah. Takkan nak pakai kain batik je cikgu ya? Okey, baik. Seterusnya cikgu. Okey, psikografi iaitu gaya hidup masyarakat di bandar dan juga di luar bandar. Memang berbezalah kita lihat mungkin dari segi pekerjaan mereka sendiri. Kan takkan petani nak pakai baju yang hebat-hebat macam orang masuk pejabat. Betul. Pakai suit dan sebagainya. Berpeluh-peluh nanti Okey, seterusnya. Pencetusan idea untuk menghasilkan rekaan fashion pakaian. Yang ini saya cakap daripada awal tadilah. Penting kita tahu elemen dengan prinsip supaya bila kita menghasilkan satu rekaan pakaian tu, kita nak menghasilkan satu yang kreatif dan kita kena fikirkan juga apakah tema pakaian kita tu. Ya. Takkan kita mereka cipta pakaian tu suka-suka je. Mesti ada sebab-sebab tertentu. Betul. Okey, yang pertama kita lihat apakah dia tema dan juga konsep. Tema dan konsep ni mestilah seiring. Dia bergandingan. Tema ni adalah subjek yang menjadi dasar sesuatu rekaan. Konsep pula idea yang ingin ditunjukkan oleh seseorang mereka lah. Kemudian kalau kita sebut tema ni cikgu, macam kita nak pergi candlelight dinner. Jadi maknanya itulah temanya cikgu ya? Macam tu ke? pakaian malam. Pakaian malam. Pakaian malam. Baik, boleh kaitkan tengok lelaki ke perempuan yang pakai. Mungkin lelaki nak pakai suit, perempuan nak pakai dress. Jadi kita boleh kaitkanlah dengan tema apa. Okey. Tema mungkin juga boleh kita kaitkan dengan perayaan cikgu. Boleh? Ya, perayaan. Mungkin tema daripada alam semula jadi, ketenteraan, futuristik dan sebagainya. Hari Merdeka. Ya, sambutan Hari Merdeka. Okey. So itu yang kita sebutkan tema dan konsep cikgu. Ya, tema dan juga konsep baru kita lah. boleh gambarkan apa desain yang kita nak. Ya, betul. Kemudian sumber inspirasi. Sumber inspirasi ni adalah ilham untuk mencipta satu rekaan fashion pakaian dan selalunya dicetuskan oleh pengalaman, pemerhatian seorang pereka fashion tu. Dan dia boleh dikaitkan juga dengan alam. Jika temanya alam semula jadi, mungkin kita ilham tu daripada flora, betul cikgu, fauna, bunga raya, bunga matahari dan sebagainya. Okay, kalau flora tu sendiri pun ada banyak. Kan bunga-bunga, daun-daun. Betul. Sebab kalau kita tengok sekarang ni cikgu, orang dah mula minat untuk konsep-konsep ataupun tema-tema yang tradisional. Betul cikgu? Ya, betul. Macam baju batiknya, kan, kain songkit dan sebagainya. Jadi perkara itu pun nampak dapat membawa kepada satu fashion yang dapat dikembangkan lagi. Betul cikgu? Ya, betul tu. Okey. Okey, akhir sekali ramalan fashion. Perlu untuk seorang pereka fashion tu mengetahui ramalan fashion yang akan datang supaya dia mereka cipta pakaian tu tidak ketinggalan zaman lah. Ini yang susah sikit cikgu. Ya. Betul tu. Sebab tu seorang pereka fashion tu selain daripada dia mempunyai idea yang banyak, dia perlu juga membuat sikit kajian ataupun research lah tentang sesuatu rekaan pakaian tu. Kena tahu dia punya trend terkini, teknologi yang ada pada masa sekarang dan juga kena ambil tahu jugalah aspek demografi, psikografi dan juga permintaan pasaran. Maknanya kita kena ikut peredaran zaman cikgu. Kalau tidak, kenapa orang tak datang kedai ni? Kenapa tak datang kedai ni? Ya? Rupanya fashion kita dah ketinggalan ya, dah cikgu. Ketinggalan, orang pun tak suka dah kan. Orang pun dah kata, alamak ini dah lapuk dah. Kalau lelong pun kadang-kadang orang tak nak cikgu.
Okey, betul baik. Ini pada saya ini yang paling penting saya lah untuk mencetuskan idea itu dia perlukan kepada perkara ni baru kita boleh start design, betul cikgu? Ya, betul. Okey, baik. Seterusnya cikgu. Seterusnya. Okey, yang ni adalah lakaran asas figura menggunakan teknik 8 bahagian dalam krokis. Krokis adalah template bentuk badan seseorang. Oh. Ada lelaki, ada perempuan dan juga ada template untuk kanak-kanak. Kita lihat. Okey, baik cikgu. Ini lakaran cikgu Ini lakaran. Ni lelaki lah cikgu. Ini perempuan. Oh, ni perempuan. Okey, figuran untuk perempuan. Jadi setiap murid dalam rekaan dan jahitan pakaian ni, semua orang mesti ada template berikut supaya bila dia nak membuat rekaan satu pakaian tu, dia cuma masukkan saja rekaan di dalam figura tersebut ataupun template tersebut. Oh, dia tekap je lah. Tekap je ambil cikgu, kertas kat bawah tu, ambil dia punya krokis tadi, letakkan di bawah dan tekap, terus masukkan pakaian je, lebih mudah. Maknanya berasaskan pola dan gambar ni cikgu Okey, baik. Sebelum cikgu tunjuk dengan lebih lanjut tentang gambar kita ni cikgu, menarik. Maknanya di antara tips-tips yang paling-paling tidak cikgu kita boleh buat untuk sendiri pun okey dah cikgu, kan? Betul. Okey, baik. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Hari ini kita membincangkan satu topik yang cukup menarik, adalah itu berkaitan dengan rekaan dan jahitan pakaian. Biasa kalau dulu cikgu kalau lari-lari jatuh, koyak, mak kita yang akan jahitkan baju kita, kan? Okey. Baik cikgu, saya tanya satu soalan. Boleh cikgu? Okey, boleh. Antara baju lelaki dengan baju perempuan, mana yang susah kita nak jahit cikgu? Bagi saya baju lelaki lagi susah. Ya. Baju lelaki kan straight je. Walaupun nampak simple, dia ada perincian-perincian tertentu yang memang agak sukar nak dijahit. Oh, ya ke? Seperti collar, kocek. Yelah, tang kocek dia yang susah cikgu Ya, betul. Okey, baik cikgu. Boleh kita teruskan lagi? Okey, kita sambung sikit lagi tentang krokis 8 bahagian. Okey, ini kita lihat figura perempuan. Berikut adalah figura lelaki. Okay. Mesti buat bahagian hadapan dengan belakang. Satu rekaan tu tidak akan lengkap kalau kita lukis bahagian depan je. Belakang apa terjadi kita tak tahu. Sebab tu kita kena buat lengkap depan dengan belakang. Hari sekali adalah figura kanak-kanak. Okay. Di sini saya bagi contoh kanak-kanak perempuan, tapi sebenarnya dua-dua bolehlah, kanak-kanak perempuan dengan lelaki juga. Okay, saya teruskan. Kita terus masuklah kita punya ulang kaji untuk modul 5. Bagi tajuk seni reka fashion bahagian A dahulu. Baik. Kita boleh mulakan? Boleh? Murid-murid? Boleh kita mulakan murid-murid? Dekat Google Meet dan juga murid-murid di rumah, saya harap semuanya bersedia. Boleh. Harap semuanya bersemangat. Ya, semangat lagi. Semua tunjuk good lagi tu. Aina tunjuk good cikgu. Alright, kita boleh tanya mulakan. soalan kat dia nanti. Aina excited. Okey. Soalan nombor 1. Berikut adalah elemen dan prinsip seni reka. Tadi kita dah belajar sikit kan? Jadi kat sini, murid kena kenal pasti dan padankan dengan kategori yang betul. Ya. A. Ruang. B. Perpaduan. C. Keseimbangan. D. Tekstur. Dan E. Garisan. Siapa nak jawab kat sini? Okay, soalan silakan. nombor 1. Pantas. Saya. Cepat. Izani, boleh cuba? Okey, Izani, boleh cuba? Sebab Izani paling dekat dengan saya. Alright, silakan. Untuk elemen seni reka, ruang dengan tekstur. A dengan D. Satu lagi. Ada 3 ruang kat situ. Mana satu lagi ni? E, garisan. Yes. Ya. Macam mana cikgu? Betul ke? Saya rasa betul. Okey. Teruskan, Izani, untuk prinsip. Untuk prinsip pun ada lagi 2. Reka, perpaduan dengan keseimbangan. B dengan C. Perpaduan dan keseimbangan. Betul. Semua betul, Izani. 5 markah. Baru boleh jadi pereka design cikgu ya? Ya, betul. Semua nak jadi pereka fashion terkenal kan? Betul cikgu. Jadi kalau dia dah
menguasai kesemua elemen dengan basic ni memang boleh jadi breaker fashion yang hebat lah. Ni asas lah cikgu. Ni asas Baik. lah. Seterusnya cikgu. Okey, soalan nombor 2. Rajah 1 menunjukkan beberapa contoh pakaian. Nyatakan kategori warna pakaian itu dalam ruang yang disediakan. Jadi kita lihat warna pun ada kategori-kategori dia lah. Sebab saya kata tadi warna memberi mood. Jadi siapa nak jawab soalan ni? Yang bab-bab warna ni dia orang pakar cikgu. Siapa suka warna? Semua orang pun suka warna kan? Okey, silakan. Siapa cikgu? Cikgu nak minta tolong siapa ni cikgu? Asila, silakan. Aliani. Boleh cuba? 4 je. Okey, Asila. Boleh? Dah on mic ke? Ataupun ada kawan-kawan kita nak tolong ke? Yang minat bab-bab warna ni. Okey, Asila boleh cuba? Saya. Boleh. Okey. Yang mula-mula tu warna terang. Okey. Seterusnya? Terus je. Seterusnya. Boleh, Asila? Siapa-siapa nak bantu? Boleh. Teruskan. Yang mula-mula tu warna terang. Yang kedua tu warna pastel. Okey. Teruskan. Yang ketiga tu warna panas. Keempat warna gelap. Betul. Baik. Semua tepat. Berapa markah kita nak bagi dekat Asila ni cikgu? 4 markah. Yes, kita bagi 4 markah. Bila kita lihat kat sini, warna terang dengan warna panas pun dia dalam kategori warna yang lebih kurang samalah, macam adik-beradik lah. Sebab bila kita lihat gambar yang pertama, terang. Terang pun memberi gambaran panas juga. Bukan kita pegang warna tu kita terasa panas, tapi dia memberi gambaran yang panas lah. Macam warna merah, warna jingga, warna kuning, warna-warna yang terang juga. Terang lah. Daripada jauh dah nampak dah. Ya, daripada jauh dah nampak. Okey, lihat soalan nombor 3. Okey. Bagi menghasilkan sesuatu rekaan pakaian, pelbagai masalah boleh mempengaruhi breaker fashion. Tanda tik masalah berkaitan rekaan fashion yang betul dan pangkah yang salah bagi dalam ruang yang disediakan. Siapa nak jawab ni? Okey, breaker fashion mana satu ni nak jawab ni? Haslina boleh? Haslina bersedia? Haslina? Boleh cikgu. Okey, terus jawab je. Yang iklim tu betul. Teruskan. Psikografi betul. Sosial tu salah. Politik salah. Demografi tu betul. Betul, semua betul. Sebab kalau kita lihat aspek sosial dengan politik tu dia kenapa je salah? Dia tak berapa kaitan sangatlah dengan masalah yang utama dalam mereka cipta pakaian. Betul. Okey. Dia tak ada efek lah, kita cakap tak ada kesan. Yalah cikgu, betul. Seterusnya soalan nombor 4, rajah 2 menunjukkan model yang menggayakan pakaian. Tandakan right ataupun tick bagi pakaian yang mempunyai bentuk jam pasi yang betul dan juga pangkah pada yang salah dalam ruang yang disediakan. Kita lihat kat sini. Yang mana bentuk jam pasi? Okey, silakan. Tadi saya dah tunjukkan contoh bentuk badan. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Syazlina. Semangat. Okey, Syazlina. Yang first tu salah. Okey. Yang kedua tu betul. Ketiga pun betul. Yang betul keempat juga salah. Semua betul. Aiman, saya selalu ingatkan pelajar kalau dapat soalan macam ni, betul dan salah, memang kena tanda, yang betul pun kena tanda, yang salah pun kena tanda pangkah. Bukan tanda yang betul je. Kalau tanda yang betul je, tak cukup nanti dia punya pemarkahan kat situ. Sebab ruangan dia ada 4, kalau tanda 2 je, dapat 2 markah je lah. Kalau tanda yang salah tu tidak salah, tapi itulah jawapan dia. Okey, cikgu. Kita teruskan. Saya lupa nak cakap tadi. Bentuk jam pasi ni, di mana bahagian badan yang kita kira sebagai ideal ataupun perfect lah. Bahagian atas ataupun dada dan punggungnya seimbang dan mempunyai pinggang yang ramping. Idaman semua wanita. Okey, cikgu. Kalau lelaki cikgu, jam juga cikgu. Tapi jam dinding cikgu. Dia nampak bulat dekat situ. Okey cikgu, untuk soalan seterusnya cikgu. Okey. Soalan nombor 5, berikut adalah fungsi garisan dalam seni reka fashion. A, memberikan ilusi langsing kepada pemakai. B, memberikan ilusi yang lebih besar ataupun lebar.
memberikan ilusi tinggi dan langsing. Kita lihat yang manakah keterangan yang menjelaskan tentang jenis-jenis garisan ini. Okey, Kena padankanlah. Nampak macam Haifa nak cubalah, cikgu. Saya pun rasa macam tu, Haifa. Haifa, silakan. Okey, apakah jawapan? Silakan. Okey, kita ada jenis garisan mendata. Garisan mendata untuk yang berbadan besar. Okey. Yang kedua untuk garisan menegak. nampak. Kita paparkan di skrin. Awak boleh tengok. Okey. Okey, yang pertama tu garisan mendata untuk orang yang berbadan besar. Untuk yang menegak pula? Menegak untuk nampak ilusi tinggi. Okey, seterusnya garisan menyirung. Menyeru untuk nampak ilusi langsing. Macam mana, cikgu? Betul ke jawapannya? Semua betul. Okey, tahniah 3 Haifa. markah dekat sini. Seterusnya, kita terus ke soalan nombor 6. Rajah 3 menunjukkan rekaan fashion yang menggunakan prinsip keseimbangan. Tandakan tik prinsip keseimbangan yang betul dan pangkah bagi yang salah pada ruang yang disediakan. Saya suka ingatkan kat sini, keseimbangan terbahagi kepada 2, iaitu keseimbangan simetri dan keseimbangan tidak simetri. Kalau simetri ni, kita lihat satu rekaan tu, kiri kanan je seimbang, sama. Dan kalau tak simetri ni, macam contoh yang ada dalam gambar ni. Sebelah lain. Ya, sebelah lain. Tapi dia masih lagi dalam konsep keseimbangan. Okey. Terbahagi kepada keseimbangan simetri dan tidak simetri, menggabungkan semua elemen iaitu seperti garisan, ruang, bentuk, tekstur dan juga warna, kesamaan dan kesepaduan dari segi berat, tarikan dan tumpuan, dan terakhir sekali adalah penumpuan pandangan mata kepada satu ataupun lebih bahagian yang menarik. Okey, cikgu. Aina nak cuba, Aina? Boleh? Aina belum cuba lagi Okey. Okey, silakan. Teruskan. Bagi tu jawapan jawapan terus. Okey, silakan. Betul. Betul, okey. Salah. Okey, yang kedua salah. Betul. Okay, betul. Salah. Semua betul. Okey, baik cikgu. Macam mana jawapannya, betul cikgu? Semua betul, Aina. Okey, pandai Aina. Aina biasa ke pakai baju macam ni? Sebelah lain, sebelah baju sekolah, sebelah lagi baju kebaya. Pernah Tak pernah macam-macam fashion. Nanti try. Nanti try Okey cikgu. Okey, soalan nombor 7. Ini berkaitan dengan bentuk badan. Kita lihat apakah nama bentuk badan tersebut. Yang ni saya tolong jawablah. Okey, silakan cikgu. Yang pertama adalah segi 3. Yang kedua, berlian ataupun diamond. Kemudian bulat, dan akhir sekali adalah segi 4. Kita pun dapat lihat dia punya bentuk-bentuk tu melalui gambar yang ada kan. Betul. Tapi murid-murid dekat rumah ataupun dekat Google Meet ni kena tahulah bentuk badan individu dan juga mengenal pasti juga bentuk badan sendiri. Supaya kita pakai baju tu tak salah lah. Tak ada nampak pelik ke. Okey? Okey, cikgu. Okey, soalan nombor 8. Berikut adalah elemen pencetusan idea untuk menghasilkan rekaan fashion. A. Tema. B. Ramalan fashion. C. Sumber inspirasi. Dan D. Konsep. Padankan elemen itu dengan menulis A, B, C atau D dalam ruang yang disediakan. Okey, kita lihat ni. Siapa nak cuba? Okey, silakan. Murid mana yang tak kena lagi ni, cikgu? Ada tak yang volunteer nak jawab? Syazlina ke nak cuba? Saya rasa macam Syazlina nak cubalah. Alright. Yang pertama C. Okey. Yang kedua B. Wah, betul tak? D. Jawab C kan? Okey. Yang ketiga B. Yang ketiga B. Okey. Yang last sekali A.
Betul. Semua betul. Okey. Nampaknya memang murid-murid saya dah mengesai lah apakah maksud tema, konsep ramalan fashion dan juga sumber inspirasi tadi. Okey, baik cikgu. Sebelum kita nak pergi pada soalan seterusnya cikgu. Kalau kita tengok sebelah cikgu tu, ini canggih juga kalau kenakan pakaian seperti ini cikgu. Kalau kita boleh tahu cikgu, ni apa jenis pakaian yang ada di sebelah cikgu tu? Okey, pakaian di sebelah saya ni, tema dia adalah fantasi yang ilham daripada alam semula jadi. Kalau ikutkan kat sini, sumber ilhamnya adalah daripada jellyfish ataupun obo-obo. Okey. Baik cikgu. Maknanya daripada alam semula jadi dipraktikkan ataupun ditampilkan menerusi desain baju tersebut cikgu Tapi jenis pakaian ni saya buat gown lah ataupun dress. Gown dress. Dan sesuai untuk dipakai ketika mana cikgu? Mungkin untuk majlis-majlis tertentu, mungkin untuk pertunjukan fashion itu sendiri. Okey cikgu, memang menarik. Daripada semula jadi, kita bawa kepada pakaian kita cikgu kan? Okey, baik. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya soalan akhir untuk bahagian A. Rajah 5 menunjukkan contoh cara menghasilkan lakaran fashion pakaian. Jadi kita lihat apakah bahan yang kita perlukan dalam penghasilan pakaian tersebut. Haslina boleh cuba? Mudah je. Memang kita guna hari-hari setiap kali kita mereka cipta pakaian. Silakan. Okey. Bahan dia adalah pensel, pensel warna, cat air dan pen marker. Pensel warna, cat air dan marker. Okey, tepat. Semua betul Haslina. 4 markah untuk Haslina. 4 markah untuk Haslina. Alright. Okey, jadi bersedia untuk bahagian B pula. Murid-murid dan bersedia juga murid-murid di rumah. Dia nak tarik nafas dulu cikgu. Sementara mereka tarik nafas tu cikgu, apa kata kita berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Sebab saya tengok obo-obo tu macam nak bergerak lah cikgu. Okey, baik murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Okey cikgu, dalam 18 tahun cikgu menjadi seorang guru dalam bidang rekaan pakaian. Ni cikgu saya ada satu soalan. Biasa mencabar sekali cikgu nak buat rekaan untuk desain orang yang berbadan macam mana? Mungkin berbadan gempal cikgu Ya, saya rasa betul. Okey, baik cikgu. Berbadan gempal. Cikgu sebagai seorang pereka desain cikgu macam mana bentuk desain yang cikgu nak buat untuk orang yang berbadan gempal ni supaya dia nampak menarik juga cikgu? Yang pertama, tips dia, kita kena pilih warna yang sesuai. Untuk orang badan gempal, kena pilih warna-warna yang gelap lah. Tak semestinya warna hitam, tapi apa saja warna yang gelap tu sesuai dengan dia. Kemudian kita lihat dari segi corak pula. Corak yang sesuai, jangan corak yang besar-besar. Kita kena pilih corak yang kecil-kecil, boleh memberi ilusi yang lebih kecil kepada si pemakai dan mungkin boleh bermain dengan garisan jugalah. Garisan yang corak tegak. Kecil tu macam baju cikgu tu, kira corak kecil-kecil lah cikgu Ya, macam baju saya ni lah. Okey. Lepas tu garisan cikgu? Garisan menegak dan juga garisan yang menyerong. Jangan kita gunakan garisan mendatar ataupun garisan melintang. Melintang macam tu. Ni. Nanti nampak dia lebih gempal sebab dia memberi ilusi yang lebih lebar ataupun besar. Itu maknanya daripada sudut desain yang boleh kita menampakkan orang yang gempal ni sedang-sedang elok aja cikgu nampak dia perfect lah. Maknanya orang gempal ni pun boleh berfashion juga cikgu kan. Baik, boleh kita teruskan dengan bahagian B cikgu? Okey, kita teruskan untuk bahagian B. Soalan 1. Seorang pelanggan yang mempunyai bentuk badan jenis segitiga ingin menempah selai gaun di butik anda. Jadi sebagai pereka fashion, anda perlu menghasilkan rekaan gaun yang sesuai dengan bentuk badan pelanggan itu. A. Lakarkan satu rekaan fashion untuk pelanggan itu pada krokis yang disediakan. Kedua, lakar satu bentuk garis leher yang sesuai pada lakaran DA dan labelkan ataupun namakan garis leher tersebut. C. Nyatakan dua jenis fabrik yang boleh digunakan dalam penghasilan gaun tersebut. Dan D. Terangkan satu cara untuk menyembunyikan kekurangan pada bentuk badan individu dalam menghasilkan rekaan
fashion pakaian. Okey, itu poin penting tu cikgu. Poin penting. Okey, baik. Jadi kalau kita jumpa soalan macam ni, selalunya dekat bahagian B lah. Kita kena cari dia punya kata kunci. Apa yang perlu sebelum kita menghasilkan satu rekaan tu. Yang pertama, tengok bentuk badan dia. Segitiga. Okey. Kedua, kena buat satu rekaan gaun. Kemudian dalam gaun tu pula kena lukis bahagian garis leher dia. Okey. Lepas tu kena kenal pasti pula fabrik yang kita nak gunakan. Akhir sekali nak menyembunyikan dia punya kekurangan. Kelemahan ataupun kekurangan pada individu tu lah. Okey, kita lihat jawapan dia. Okey, yang ni saya cuma terangkan sajalah pada murid-murid. Okey, cikgu. Jadi rekaan yang sesuai. Okey, segitiga ni adalah bentuk dia macam ni Jadi dia besar pada bahagian pinggul. Jadi untuk memastikan kita memakai pakaian tu seimbang, nampak bahu dan juga pinggul kita tu seimbang dan tidak nampak bahu tu kecil, kena pastikan bahagian pinggul tu tidak terlalu ketat. Mungkin boleh pakai skirt yang kembang. Jadi contoh pakaian dia lebih kurang macam ni lah. Untuk menyembunyikan bahagian pinggul dia yang kat sini ni, yang besar tu. Jadi kalau skirt kembang, orang tak tahulah pinggul dia tu saiz besar mana. Okey, faham cikgu. Okey. Lepas tu, ini bentuk garis leher lah. Yang bentuk V ni. Sama ada nak buat garis leher bentuk V ataupun bentuk U untuk jenis badan macam ni. Kemudian, kena labelkan ataupun namakan apakah jenis garis leher yang kita lakarkan pada rekaan tersebut. Okey, kena label macam ni lah. Okey. Kena ada arrow ataupun anak panah dan juga nama dia. Kita kena garis dan tulis nama dia, cikgu. Ya, betul. Seterusnya, okey. Fabrik, boleh gunakan fabrik yang sederhana, nipis. Jadi dia tidak terlalu tebal ataupun tak terlalu nipis seperti kapas dan juga polyester dan juga banyak lagi lah fabrik lain. Kita boleh pilih. Dan satu cara menyembunyikan kekurangan bentuk badan, memastikan rekaan yang kita hasilkan menggunakan elemen dan juga prinsip seni reka yang sesuai mengikut jenis bentuk badan. Okey. Soalan nombor 2. Anda akan menyertai satu pertandingan rekaan fashion bertemakan masyarakat majmuk. Ini saya cakap tadilah. Rekaan fashion, okey, satu pertandingan bertemakan masyarakat majmuk. Okey. Sempena hari kebangsaan. Tadi Aiman baru sebut. Betul, cikgu. Lakarkan satu rekaan fashion yang bersesuaian mengikut tema. Mengikut temanya dengan menggunakan krokis yang disediakan. Lakaran mesti mengaplikasikan elemen dan juga prinsip serta dilabelkan. Bukan saja kita aplikasikan dalam rekaan, tapi kena namakan juga apa yang kita gunakan. Kemudian nombor 2 ataupun B, kena pasti 2 jenis media komunikasi yang boleh digunakan untuk mempersembahkan rekaan fashion itu. Kita terus lihat jawapan dia. Okey, ini contoh fashion yang kita boleh lakarkan menunjukkan masyarakat majmuk di Malaysia. Kalau kita lihat kat sini, ada ciri-ciri seperti baju kebaya yang digabungkan dengan kain yang menjurai ni macam sari. Okey. Kita lihat apakah elemen yang dimasukkan dalam rekaan ini. Yang pertama, elemen perpaduan di mana dia menggabungkan semua elemen yang ada dalam elemen asas seni reka. Kedua, sebab kat situ ada garisan, ada tekstur, ada warna. Itu unsur-unsur perpaduan lah kat situ. Seterusnya, tekstur itu permukaan pada fabrik tersebut, pada kain yang digunakan. Seterusnya, garisan. Garisan ni bukan saja corak, tapi kalau jatuhan kain juga menimbulkan kesan garisan pada suatu rekaan. Kemudian keseimbangan. Di sini kita lihat keseimbangannya tak simetrik lah. Dia sebab ada pemberatan kat bahagian sini. Bahagian kain yang menjurai ni. Akhir sekali adalah warna. Setiap rekaan fashion tu mesti diwarnakan. Okey.
Cikgu, setiap perkara yang kita buat ni dia ada main peranan masing-masing, terutama daripada sudut keseimbangan, tekstur dia, warna dia, garisan. Bukan semata-mata warna cikgu sebab biasanya kita ni kalau nak keluar rumah depan cermin tu rasa setengah jam cikgu kita nak tukar-tukar tudung. Okey, sedikit cikgu, mungkin ada rumusan dalam pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Silakan. Okey. Okey. Rumusannya saya nak kaitkan dengan rekaan di sebelah saya ni. Okey. Okey, kalau kita lihat soalan nombor 3, soalan yang terakhir. Bagaimana nak mereka cipta pakaian yang mempunyai tema dan perlu masukkan juga apakah dia sumber inspirasi dalam rekaan tersebut. Tadi saya ada sebut sikit kan. Jadi kalau tema dia alam fantasi. Okey, sumber inspirasi dan kita kena tahu warna yang kita gunakan dan juga ciri pada pakaian tersebutlah. Ciri tu macam bahagian collar, lengan, poket, zip. Okey, itu adalah ciri-ciri pakaian. Okey, jadi cikgu. Mana cikgu tak semestinya pakaian yang mahal untuk kita pakai dan sebagainya. Orang kata pakaian sederhana pun okey, tapi yang penting kita pandai gayakan. Betul cikgu? Pandai gayakan dan kita tahu prinsip dan juga elemen yang ada. Okey, baik cikgu. Terima kasih kita ucapkan kepada cikgu. Seronok. Lepas ni saya nak pakai baju yang smart-smart sikit cikgu. Saya nak pakai warna kuning boleh cikgu Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Azmira dan juga murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras Kuala Lumpur. Okey, nanti bila dah jadi pakar designer, nanti tolong buatkan baju saya, okey? Promise Okey, terima kasih murid-murid. Kita jumpa lagi pada hari-hari yang akan datang. Saya Aiman Sufian Azman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Didik TV KPM. Saya Isa bapa Peranak Anissa Zawana. Harapan saya sebagai bapa akan memastikan anak saya sentiasa usaha bagi menduduki SPM tahun ini. Saya amat berharap agar anak saya cemerlang dalam subjek RJP dan semua subjek yang anak saya ambil. Assalamualaikum. Saya Mazlina, ibu kepada Nur Aisyah Umairah. Harapan saya untuk anak saya untuk SPM pada tahun ini supaya anak saya beroleh keputusan yang cemerlang dalam subjek RJP.